Kerana tiada kejayaan hidup di dunia ini melainkan dengan takwa
sifatnya alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dialah orang yang beriman dengan al-ghaib, perkara yang gaib, wa yuqimuna shalah, dan yang mendirikan salat, wa yutuna zakat, dan mereka itu mengeluarkan zakat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami berikan kepada mereka, mereka itu nafkah, ialah sedekah dan bagi kepada orang lain. Itu sifat takwa yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, masa tetap berjalan, masa berjalan semua. Hari ini kita berada dalam 11 ataupun 17 Syawal, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengikut firman yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan benar-benar ketakutan. Wa la tamutunna, dan janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, melainkan kamu dalam keadaan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala di sini satu ayat yang mana kita kena ambil faham bahawasanya Tuhan kita, Allah kita memberi gambaran kepada kita bahawasanya janganlah kamu mati melainkan kamu seorang muslim. Berarti kata akhir hayat kita, akhir hidup kita, maksudnya sekali ialah kita nak di seorang muslim. Berarti kata muslim di sini ialah orang yang boleh menjagakan agama dia sampai ke akhir hayat dia. Dia boleh menjagakan kalimah la ilaha illallah di dalam jiwa dia sampai ke dia mati. Maka orang yang sempat begini, dia termasuk dalam orang yang mana dia mati dengan husnul khatimah, ataupun dia keluar daripada dunia ini dengan sebaik-baik penghabisan, semolek-molek penghabisan dia. Allah Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbak, sembahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah kamu Tuhan engkau hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepada engkau al-yaqin, penghabisan yang mana lebih elok sekali. Al-yaqin sini ialah al-maut, ialah mati. Manakala penghabisan kita tu kena habis dengan mati, penuh dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan sempurna amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurna amalan tidaknya melainkan dengan apa? Dengan al-ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan yang mana tidak ada ikhlas, maka free lah amalan itu. Di sini kalau kita tengok di sisi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kita dan hidup kita dan amalan kita, Allah Subhanahu wa taala beban ke atas kita, beri tanggungjawab di atas kita suruh kita buat ibadat. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu ialah beribadat kepadaku. Dan hak ada Allah Subhanahu wa taala suruh kita beribadat saat ini. Bukan nak kita sikit apa. Dalam hati kita, lalu semua dia dalam hati itu mengadakan kita. Kita ada tangan, kita ada mata, kita ada hidung, kita ada telinga, semua seandainya Allah SWT ada kita sikit itu. Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah SWT kata kita tak nak apa-apa kali daripada rezeki-rezeki. Mengalah pelik kepadaku. Wa ma uridu an yut'imun. Dari semua kesaksiannya Allah Subhanahu wa taala buat kita, cipta kita untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya nak beri kata ibadat kita dan hidup kita di sini yang dituju, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penghabisan oleh
Penghabisan kita yang mulai ialah husnul khatimah. Elok penghabisan kita dalam segala amalan kita. Saya tahu di sini di sikit, saya ni di atas member ini sikitnya dalam masalah amalan kita dengan puasa baru ni. Adakah kita telah menyempurnakan ibadat puasa kita dalam bulan Ramadan baru ni? Kalau kita telah yakin kata kita dah sempurnakan, kita tu habis sutra dah usaha di dalam bulan Ramadan sampai kita tu boleh apa mengelakkan penghabisan Ramadan itu dengan apa? Dengan amalan-amalan yang paling indah sekali, terutamanya penghabisan kita dengan hari raya yang mulia baru ni, dengan penuh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari raya baru ni, penuh dengan kemaafan, penuh dengan sedekah, penuh dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari penghabisan hari ini, orang yang kata, cuba kita letakkan hari ini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitungkanlah diri kamu sebelum kamu dihitungkan. Maka hari ini kita cubakan hitungkan amalan kita. Hak bulan Ramadan baru ini, adakah sempurna 100%? Dan mulai setahun mana, maka orang yang mana menghitungkan perkara ini, maka dia adalah orang yang percaya. Dia adalah orang yang boleh bukan masalah dia. Kita cuba kita perhati, kita duduk kerja sekalian. Kita duduk kerja di mana-mana dalam kabinet, dalam kanak mana-mana dalam mau ujian lagi. Setiap kali kita nak buat kerja, ada mula-mula buat kerja tu sorak. Lepas pada sorak tu ada ringan. Dan kita nak hantar takrir. Ringan naik saat itu, lepas pada ringan tu siapa mari muhasabah kita? Siapa pun mari hitung di atas diri kita adalah orang yang tinggi daripada kita. Yang mari hitung saat itu, di mana kita betul, di mana kita salah, di mana kena beki, maka semua itu bagaimana muhasabah. Baik, muhasabah. Begitu juga kita dengan peribadi kita. Allah Subhanahu Wa Taala beri masa kepada kita untuk hitung diri kita tu 5 kali sehari. 5 kali sehari saat itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita hitung diri kita. Supaya amalan itu saat itu molek. Amalan itu lepas saat itu molek dah. Dalam setiap waktu kita takbir Allahu Akbar, kita sembahyang fardu saat itu, semuanya bentuk kita muhasabah diri kita. Kita nak ringan amalan kita tu kepada diri kita sendiri, dan supaya kita betulkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, saya nak doa yang dirahmati Allah sekalian. Husnul khatimah saat ini, kalau dah kita sudah rasa kata kita tu tak ada, tak sempat, tak sempurna puasa hari ni, Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita ni hari lagi dalam bulan Syawal. Maka siapa dah sempurna, alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala beri ganjaran kepada dia kasih hari seperti puasa setahun. Jadi siapa yang tidak sempat, siapa yang tak ada, masih lagi ada bagi dia lebih kurang 13 hari. Usahalah dia sempat betul dalam hari saat itu, bukanlah syaratnya berturut-turut. Itu pendapat ahli fiqh. Mana tu bukanlah syarat berturut-turut supaya kita boleh pahala yang mana diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana dijanjikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, siapa puasa Ramadan dan cukupnya, kemudian dia ikutinya, thumma atba'ahu sittin min Syawal, kemudian dia ikutinya di hari daripada Syawal, maka pahala dia seperti dia puasa setahun. Dengan itu kita muhasabah diri kita hari ini, kita nak beri Ramadan kita habis juga dengan seelok-elok penghabisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ja'al khaira umrina akhirahu wa khair a'malina khawatimahu wa khair yaumina yauma nalqaka fihi. Ya Allah, jadikanlah akhir umurku, penghabisan umurku akhirnya. Ada molek itu. Ya Allah, jadikanlah semolek-molek umurku ialah akhirnya. Dan semolek-molek amalanku ialah akhirnya. Maksudnya dia. Dan penghabisan dia itu. Dan akhir harikunya ialah hari berjumpa denganmu ya Allah. Ini doa Nabi. Nabi berdoa dalam hari-hari dan Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala lengkap kepada dia, dan Nabi kata amalan dia ni okey sempurna.
Dengan itu kejayaan sebagai mukmin saat itu yang mana bersifat dengan harap hijau segalanya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ini kecantikan, kemolakan, kecomel hijau dia tu. Bagaimana kata idza amila atqana amalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tu suka ahabba idza amila ahadukum. Seorang itu apabila dia hijau ayatqina bahwasanya dia itqan, dia buat dengan laki dengan sungguh. Itu sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin hijau dengan sungguh. Supaya apa? Supaya perkara itu tutup dengan semolek-moleknya. Dan semolek-molek saat ini adalah bahawa dia kata husnul khatimah dari satu-satu hijau dia sana. Jadi di sini dia dari segala hijau kita kena usaha jadi tutup kata husnul al-khatimah. Maka Allah Subhanahu wa taala idza ahabba 'abdan, apabila dia berkasih kepada seorang, Allah Subhanahu wa taala itu beri taufik kepada dia apa? Ila amal soleh. Kepada amal soleh. Kepada buat amal-amal yang soleh. Itu tanda, salah satu daripada tanda yang mana Allah Subhanahu wa taala nak beri kepada dia husnul khatimah. Jadi seorang saat itu kita tengok tak ada sesuai saja kata dia tu dari seorang yang baik. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala dia terbakar dia masuk dalam sikit, supaya dia mau bersedekah, semuanya buat baik kepada orang, pergi minta maaf di dalam, semua tu taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdik daripada orang mukmin apabila dia tengok orang lagu ni, maka Allah Subhanahu wa taala nak beri apa kepada dia ialah husnul khatimah. Dan orang yang amalan dia tu boleh dengan cara penghabisan dia tu dia dengan cara yang boleh. Dengan itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggalakkan seorang mukmin hamba dia sedang jemaah dari rahmat Allah sekalian. Bagaimana Nabi kita tu menggalak seorang itu apabila dia hijau satu kali dia suruh dia kasih kepada hijau dia. Dia tu kasih kepada hijau dia. Lepas tu dia tu berkekal di atas hijau dia, istiqamah di atas perbuatan dia. Walaupun perkara itu tu pening, kita itu sikit. Kita kenapa kata sikit? Allah pasal sikit Allah perkara ni. Tak. Tak sikit itulah yang mana membawakan kita itu ialah rajin. Tapi syaitan sebaliknya tidak. Sebaliknya syaitan ini dia suka apabila kita ada istiqamah satu perkara, dia buat sebah lalu dah. Kata Allah ni sikit, nak buat besar sikit lagi. Apabila kita buat hal besar, dua kali buat ni semangat tinggal. Sampai ke hal lupa doa atau besar pun doa tinggal. Itu tu yang kata tipu daya syaitan. Dengan itu An Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan, ayyul amali ahabbu ila Allah? Manakah amalan yang paling suka di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, adwamu wa iqalla. Orang ni kata, hak tekan, hak buat semua walaupun sikit. Walaupun sikit. Nanti kita cuba kita cari hak manakah amalan yang sikit yang mana kita boleh buat. Kita boleh jadi satu hijau kita yang mana tidak menjaga dengan suruhan Allah dan suruhan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang sikit. Kita ada orang yang mana kita ada petak manusia ni ada dua, ada kayu, ada susah. Ada seni, ada susah. Kita kata orang susah. Amalan yang mana boleh memberi harapan kepada dia dalam masalah menguatkan iman dia dan menguatkan harapan dia dengan Allah Subhanahu wa taala di sisi rezeki, di sisi amalan, di sisi kemewahan, di sisi kesedapan. Kalau dia kata cuba kita letakkan solat duha supaya duha. Semua manusia boleh buat, kaki orang miskin kaya boleh buat melaka supaya duha 2 rakaat. Habis-habis sudah 2 rakaat. Kalaulah dia mudah ramah di atas tu 2 rakaat sekali, 2 rakaat sekali. Cuba kita
dia buat 4 hijau lah. Dia buat 4 hijau lagi luar sikit, dia boleh buat 4 rakaat. Banyak sikit pahala. Tu semuanya was-was syaitan. Kita kena ingatlah masalah tu. Apabila benda tu mari lagu tu, kita kata inilah syaitan nak mematikan amalan yang aku berkekal atasnya. Kita jauh tinggal. Kita jauh paling daripada syaitan, kita tetap di atas amalan kita. Kita tahu orang kaya, orang ada duit. Duit dia tu mudawamah di atas sedekah. Kita kata 10 kok sehari, 20 kok sehari. Mudawamah dia di atas sedekah. Kekal semua 10 kok sehari ikut ke mana, kalau tahu mana, khairat ke mana. Dia tu kita tak kata dia boleh duit. Tu sebagai mudawamah di atas satu amalan yang mana pahalanya besar, ganjarannya besar. Kepada kata boleh jadi dengan akhir dia tu ya husnul khatimah dengan perkara yang ada itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW sabda, Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Ini doa yang mana sepatutnya kita kena baca lah doa lagu ni. Doa lagu ni sepatutnya kita kena baca. Allahumma ahsin 'aqibatana, ya Allah, elokkanlah gapo aqibatana, gapo balasan kami terakhir, balasan kami kepada doa akhir sekalinya dalam segala-gala kerja fil umuri kulliha, bukan kata salah, dalam setiap amalan, dalam setiap pekerjaan. Pekerjaan kalau kita lah ni kerja dalam mau jalan ya, kerja ngajar, kena usaha elok-elok amalan kerja kita dalam ngajar. Dalam masalah dunia, nak usaha molek-molek dalam idarah kita kerja semua tu, usaha molek-moleknya. Ini doa. Ini nak doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita tu boleh pergi dengan doa ni supaya kita menghabiskan segala amalan kita tu dengan seelok-elok pekerjaan. Wa ajirna min khizyi dunya, dan jauhkanlah kami. Jauhkanlah kami daripada khizi, daripada kerugian, daripada kekalahan, daripada kehinaan, daripada kecelaan, dan dunia dan akhirat. Dan dunia dan akhirat. Di atas dunia kita hijau dalam satu-satu kebaikan, tak kena buat kata demo, cicit demo, mungkin. Dan sekadar kata nampak orang pandang tu, tak hijau tak pandang, tu memang kita khizi dunia. Khizi dunia. Wa akhirat esok ialah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat ikhlaskan, kita buat kuliah anda kena tunjuk ke orang dia. Kita buat tu kerana orang tengok, kena orang dengar, kena orang kata okey, kena pandang, kena bijak, kena puji. Semua tu di alam akhirat esok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi balik dan bekerja lagi tu Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk lagi di atas dunia. Dia panggil kata tunjuk dia yang mana membawakan seorang itu fashal. Dia kata rugi. Orang panggil terhijau dia itu tak percaya kalau dia tidak ada ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, seperti ini, seperti doa-doa yang mana saya sebutkan tadi, yang mana maksud bagi kita yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang waris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mestinya kita hafal dan kita sama-sama berdoa dengan lafaz-lafaz begini. Kerana itu dia bagi kata kerananya kita berdoa dengan satu lafaz yang maksud, yang daripada lidah Rasulullah SAW, yang daripada kalam Rasulullah SAW, ialah satu doa yang berkat. Dengan lafaz itu saja itu berkat dah. Dia bagi kata lebih baik daripada kita berdoa gapo-gapo tak tahu mana, dengan kalimah tak tahu dari mana. Kita doa lagu ini lebih kuat kesannya dan lebih akrab, yang kita lebih hampir, lebih dekat, lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita mengislah diri kita dan kita muhasabah diri kita, dan kita berdoa semualah supaya kita diberi kata akhir umur kita ialah husnul khatimah. Dengan itu, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ila Allah wa rasuluhu.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Akhirnya Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana taubat itulah yang boleh membawa kita kepada amalan-amalan yang soleh yang ada lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk kita bagi umur kita yang ada lagi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu, bertaubatlah kamu kepada Allah. Taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang suci, yang bersih. Asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kamu itu gapo istighfar di atas dosa-dosa kamu, menggantikan taubat itu di atas dosa-dosa kamu, menghapuskan habis dosa-dosa. Wa yudkhilukum jannatin, dan dengan habis dosa itu Allah SWT memasukkan kamu ke dalam surga-Nya yang berlari di bawahnya ialah air-air. Maka kita setelah mana kita hidup dalam bulan Ramadan, berjayalah orang yang berjaya, rugilah orang yang rugi. Maka tanda kejayaan itu ialah amalan dia itu kekal daripada Ramadan dan selepas daripada Ramadan. Amalan Ramadan dia itu kekal dan dia tu berbagai kata ada hemok dengan amalan-amalan yang dia buat di bulan Ramadan. Sebab itu dalam istilah setengah-setengah kalau kita baca ya, itu terjadilah untuk hamba Allah di bulan Ramadan, bukanlah kamu itu jadi hamba Ramadan. Dengan itu la takun 'abdan di Ramadan. Janganlah kamu jadi hamba bagi bulan Ramadan. Orang yang masuk bulan Ramadan itu tak jadi hamba Ramadan. Rakaat baca, rakaat sembahyang, rakaat lepas pada Ramadan ini semuanya ditinggalkan. Proyek buku semula di atas lembah serta di tempat tinggi semula dalam hari semula ditinggalkan. Semua itu bagi kata amalan sebagai saat itu masih lagi tidak sempurna dan tidak bagi kata kabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu kita sama-sama insaf pada hari yang mulia ini, pada hari yang Jumaat yang berkat ini, sama-sama kita insaf, kita muhasabah diri kita, adakah apa yang kita buat itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kerana berbagai kata tujuan-tujuan yang lain daripada tujuan dunia ini. Dengan itu sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, daripada segala-galanya amalan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kata segala perkara yang kamu hendak di dunia ini ialah boleh dengan Allah. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Ialah semudah-mudah amalan yang mana boleh memberikan kepada kita segala-galanya di atas dunia ini ialah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sifat kata istighfar ini apa? La yubdilkum minas samaa'i midrara. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita daripada langit daripada nikmat dan daripada rezeki, dan bagaimana kita seperti air hujan yang dia memberi kepada kita dengan astagfirullah saja. Tapi astagfirullah yang keluar daripada hati yang sebenarnya penuh dengan sesal dengan dosa-dosa yang kita telah buat. Dan juga daripada amalan yang ini, daripada amalan yang mana membanyakkan pahala kita ialah kita selawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah kita berselawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam. Siapa selawat ke atasku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala selawat ke atasnya dan berdoa ke atasnya, beri pahala ganjarannya berlipat ganda sampai 10 kali. Maka sama-sama kita banyakkan istighfar dan kita banyakkan selawat kita ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما